Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatika فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran pada malam ini kita berpeluang untuk bersama-sama berkumpul di alam maya untuk kita mendalami ilmu Al-Quran Karim berkenaan dengan qiraat, iaitu qiraat malam ini. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala bagi nikmat, sihat, afiat, lapang masa, panjang usia ini kita dapat manfaatnya dan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, selamat datang kepada semua yang join program metodologi pembentangan metodologi qiraat Asim anjuran RH. Terima kasih kepada Latif Raja selaku pengasas kepada RH Qiraat Center, dan juga terima kasih kepada tim media yang makin hari makin canggih pengisiannya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada semualah yang berusaha untuk mengembangkan ilmu Al-Quran, dan syabas tahniah kepada tuan-tuan dan puan juga. Malam ini kita akan sambung perbincangan usul Asim yang melibatkan riwayat Bah juga riwayat Hafs. Seperti yang Ustaz dah sebut pada pertemuan yang pertama, ini adalah sesi ataupun pertemuan yang kedua. Qiraat Asim ini tidaklah susah dibandingkan dengan qiraat yang lain, kerana ada banyak persamaan di antara riwayat Syu'bah dengan riwayat Hafs. Ya, dan ini sesi yang kedua, pertemuan yang kedua. Malam ni belum selesai lagi. InsyaAllah pada sesi yang ketiga kita akan selesailah perbincangan berkenaan dengan usul qiraat Asim ini. Baik, kita akan mula dengan mengenali perawi bagi Imam Asim. Pertemuan yang pertama kita kongsi dan kita perkenalkan siapa Asim. Malam ni kita berkenalan pula dengan Syu'bah. Ya, perawi yang pertama dalam susunannya ialah Imam Syu'bah. Siapa Syu'bah? Okey, Imam Syu'bah ini namanya tak keluar ini. Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Kufi. Syu'bah bin Ayyash bin Salim Al-Kufi. Yang depan tu adalah gelarannya ataupun orang dia dikenali sebagai Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Jadi kita lebih terkenal dengan panggilan Syu'bah. Biasa juga dalam kitab-kitab qiraat dia menggunakan nama Abu Bakar. Kadang-kadang dia tulis lagi Abu Bakar Syu'bah. Jadi tak confuse sangat. Tapi ada kala ditulis Abu Bakar an Asim, maka fahamlah itu merujuk kepada Imam Syu'bah. Dan dia lahir pada 95 Hijriah, meninggal pula pada tahun 193 Hijriah di Kufah. Hampir usia dia mencecah 100 tahun. Ya, mana dipanjangkan usia lah. Allah Ta'ala panjangkan usia dia hampir 100 tahun. Dia juga bekerja sebagai penjual gandum. Kalau masih ingat lagi, kita pernah memperkenalkan imam-imam yang lain seperti mana Imam Hamzah merupakan saudagar minyak, orang businessman. Dan ini juga sama, Imam Syu'bah pun orang bisnes, menjual gandum. Okey, Imam Syu'bah baca Al-Quran daripada Imam Asim beberapa kali khatam. Ada mengatakan dia khatam dengan Imam Asim sebanyak 3 kali khatam.
Wah, banyak lebih kita lebih banyak daripada dia nampaknya. Seolah-olahnya macam gitu. Dah rasa macam gitu kan. Tapi macam mana bentuk dia 3 kali khatam itu, pastinya kita tak dapat mengatasinya kerana banyak yang dipelajari daripada Imam Asim, sebab itu mengelayakkan dia menjadi guru besar. Kalau setakat khatam baca, sekadar baca begitu saja, mungkin tidak mencapai ataupun kedudukan seperti mana Imam Syu'bah. Besar, beliau adalah merupakan imam besar yang alim, merupakan ulama besar ahli sunnah. Dicatatkan kata-kata beliau tentang Al-Quran ini, seorang yang tegas. Dia berkata, barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, kalau katakan Quran itu makhluk, maka dia di sisi kami adalah kafir, musuh Allah, dan kami tidak akan duduk bersamanya dan bercakap dengannya. Jadi kalau katakan Al-Quran ini seperti makhluk manusia tahu dijadikan, maka itu adalah orang yang kafir dan merupakan musuh Allah, dan Imam Syu'bah kata kami tak akan duduk bersamanya. Ya, itu seorang yang tegas. Dan dia mengajar Al-Quran ini, hidup dia mengajar Al-Quran sepanjang hidup dia, kecuali 7 tahun terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Mungkin kerana faktor usia, kerana usianya yang begitu lama, hampir 100 tahun. Kita alhamdulillah masih berusia 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, mata pun nampak lagi, gigi masih cukup lagi nak baca tu, tak ada masalah lah. Kalau dah peringkat 80 tu bunyi tak berapa betul dah kan. Suara kita dah bertukar dah, suara yang lain. Itu kalau kita perhati syekh-syekh yang dulu kita tengok video mereka dulu, suara mereka jelas, terang. Tapi kerana faktor usia 80 tahun, 90 tahun masih dirakamkan suaranya, dah berbeza dah. Jadi kita pun akan jadi gitu. Maka mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, dapat kita membaca jelas suaranya, bunyi sebutan tu orang boleh faham kan. Jadi kita menafa'ahlah sama-sama dan rebut peluang itu. Mata masih cerah lagi, alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang kita mungkin dah Allah Ta'ala dah tarik sikit-sikit kan. Suara orang cakap pun tak berapa nak dengar. Tu ada sikit lah. Atau tapi masih lagi nampak. Jadi mudah-mudahan masih peluang yang Allah Ta'ala bagi, sama-sama kita menafaatkan insya-Allah. Kemudian tatkala sampai ajalnya, adiknya menangis dan kata Syu'bah kepada adiknya, apa yang kamu nak tangisi? Ini saat-saat dia dah nak akhir hayat dia. Jadi dia kata kepada adiknya, kenapa kamu nak nangis? Lihatlah di sudut itu, di ruang dalam rumah tu, aku telah khatam di situ tu, aku dah khatam Al-Quran sebanyak 18,000 kali. 18,000 ni bukan 18 kali. Bukan 180. 18,000 kali. Agak-agak kita ni yang duduk di rumah dah berapa kali khatam? Kan? Dah sampai ke 1,000 kali. Boleh kira lah agak-agaknya. Kalau yang khatam sekali setahun tu dah boleh kira lah. Umur sekarang baru 40-50 tahun, baru 50 kali. Belum sampai 100 kali lagi. Kalau ambil 100 kali khatam setahun. Kenapa setahun? Sempena Ramadan. Itu pun nasib baik Ramadan. Tapi alhamdulillah ada juga yang khatam setiap bulan. Ada setiap bulan. Bila lagi muslimat. Muslimat rajin baca Quran, sekali sebulan khatam, sekali sebulan khatam. Alhamdulillah. Jadi setahun ada 12 bulan, 12 kali khatam. Kalau 12 kali khatam, hidup 10 tahun, 120 kali khatam. Itu 10 tahun, 120 kali. Kalau 20 tahun, 240 kali. Itu dah 20 tahun tu. Dah 20 tahun. Baru 240 kali. Belum sampai 1,000 lagi. Jadi Imam Syu'bah ni 18,000 kali, Masya Allah. Seorang yang sentiasa menghabiskan masa dengan Al-Quran. Kita pun pening
bila dia ni boleh buat kerja lain, baca Quran selalu. Kan kita rasa kita dah kuat dah. Daripada pagi tadi dah live dah Quran. Dan kemudian sambung pula, lepas tu Quran, mengajar Quran, lepas tu dia ni pula talaki sampai ke sekarang ni masih lagi, lepas ni sambung lagi. Dia rasa macam dah banyak dah untuk Quran. Tapi kita dapat ini kehebatan luar biasa ibadat ataupun amalan ulama-ulama terdahulu. Jadi kenapa nak nangis? Aku dah khatam di situ 18,000 kali. Katanya Imam Syu'bah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan sebagai ringkasan kepada biografi untuk kita mengenali siapa dia Imam Syu'bah. Untuk hafz insya-Allah pada minggu hadapan. Minggu yang sesi akhir untuk pematangan usul ini. Okey. Baik. Kita akan masuk perkara yang keempat hari ini. 1, 2, 3 dah selesai. Iaitu pembincangan tentang tajuk basmalahnya kita dah selesai ya. Tajuk basmalah kita dah selesai. Kemudian tajuk tentang makdang kos pun kita dah selesai juga pembincangannya. Jadi pada hari malam ni kita mula dengan tajuk yang keempat iaitu tentang saktah. Tentang saktah. Okey. Saktah maksud berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Bukan lama. Bukan lama ya. Seketika saja. Ini takrif saktah lah. Rasanya dah ramai dah tahu kalau sebut saktah. Ya, dah faham dah apa maksud saktah. Berhenti sekejap. Punya 2 harakat. Kemudian meneruskan bacaan nafas yang sama. Bukan matikan enjin lah. Bukan matikan enjin terus. Masih sampai nak bergerak lagi. Nak bergerak lagi. Jadi teruskan bacaan menggunakan nafas yang sama. Itulah maksudnya saktah. Okey. Baik. Bagi riwayat Syu'bah tak ada saktah dalam Quran. Saktah-saktah yang mana Imam Hafs baca saktah, dia tak ada saktah. Itu senang je. Okey. Jadi Imam Syu'bah dengan Imam Hafs tentang hukum saktah, yang mana Hafs saja yang ada saktah, Imam Syu'bah tak ada. Kita akan tengok tempatnya. Jadi Ustaz dah bantu tuan-tuan dan puan-puan masukkan muka surat untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan yang telah ada di depannya Quran Syu'bah. Boleh terus pergi ke Quran halaman tersebut dan terus tanda dan cuba ambil perhatian. Ustaz? Ya. Ustaz, minggu lepas dah belajar dah yang ni. Minggu lepas dah belajar dah yang ni. Bab saktah dah dah. Sampai ke Fatah dan Imalah. Fatah dan Imalah. Okey. Baik. Secara sepintas lalulah. Kerana dah sebut ini, dia tak apa. Ustaz ulang sekali lagi secara sepintas lalu. Cuma lalu tak masukkan muka surat. Jadi masukkan muka surat. Yang pertama 293. Ya, 293 dan ada penambahan juga sebenarnya malam tentang saktah. Sebab ada soalan yang minggu lepas Ustaz tak tak dapat tunjuk di slide. Malam ni insya-Allah kita tunjuk. 443 dalam surah Yasin. Ya, muka surat 443 dalam surah Yasin. Muka surat 578. Surah Al-Qiyamah. Terus pergi ini tak dibaca dengan saktah bagi Syu'bah. Okey. Kemudian surah Al-Mutaffifin 588. 588. Okey. Baik, 588. Okey. Okey, yang ni yang Ustaz tak masukkan dalam slide minggu lepas. Sebab ada soalan tapi Ustaz tak standby untuk buat, jadi malam ni kita tunjuk sikit ya. Okey. Ini surah Al-Haqqah, persoalan yang minggu lepas tentang sebab dalam slide awal tak sebut 4 tempat saja. Jadi
Kerana kenapa sebut 4 tempat saja? Kerana 4 tempat itu adalah berbeza antara hafs dengan syu'bah. Manakala surah Al-Haqqah ini ayat 2 disambung dengan 29, di sini tuan-puan boleh baca dua wajah bagi Imam Asim. Okey, boleh baca dua wajah bagi Imam Asim. Apakah wajahnya? Ini ayatnya. Muka surat 567. Boleh terus ke muka surat 567. Boleh tengok ayat yang kita sambung 28 dengan 29. Ceritanya kalau sambung, kalau wakaf tak ada apa-apa masalah. Maknanya tak dibincangkanlah. Kalau wakaf semuanya akan baca dengan semuanya akan berhenti dengan ha. Maliyah semua berhenti dengan ha. Maksud semua itu ialah syu'bah dengan hafs, ya. Tapi kalau belajar qiraat yang lain lagi, lain cerita pula. Okey. Jadi kalau berhenti adanya ha, maliyah. Sekarang ni kalau sambung. Kalau sambung boleh dua wajah. Siapa yang boleh dua wajah? Syu'bah boleh, hafs pun boleh. Apakah wajah-wajahnya yang kita boleh baca? Pertama, izhar. Izhar. Tuan-tuan dan puan-puan kena nyatakan huruf ha. Huruf ha yang akhir ayat 28 ni, ha ni kita kena nyatakan ha ni. Maliyah. Nyatakan. Maliyah. Lepas tu nak sambung harakat. Maka kena nyatakan ha berserta kita saktahkan. Ma'auna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Okey, itu wajah disebut wajah izhar. Kita tak kata wajah sakta. Wajah izhar sakta. Okey. Yang kedua ialah idgham, wajah idgham. Maksudnya masukkan hak pertama dalam hak kedua. Jadi bacaannya ialah ma'aghna 'anni maliyah halaka maliyah halaka. Itu idgham. Kita masukkan hak pertama dalam hak yang kedua. Siapa begitu? Syu'bah dengan hafs sama. Kata qiraat Asim. Okey. Selesai. Seterusnya ialah izhar dengan idgham. Yang ni pun dah bincang kan? Yang ni pun dah sebut. Cuma Ustaz tak masukkan muka surat. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh catat dalam poin yang pertamanya ialah berkenaan dengan surah Yasin. Boleh lihat muka surat 440. Itu kita dah sebut kalau syu'bah idghamkan dan kalau hafs baca dengan izhar. Bila kita sambung Yasin dengan wal Qur'anil Hakim. Kalau berhenti kedua-duanya sama, ya. Syu'bah dengan hafs sama. Okay, sekejap laluan azan sekejap. Allahu Akbar.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. La haula. La haula. Allahu. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma barik lana wa ba'ath maqaman mahmudan. Okey, baik. Ini surah Al-Qalam, muka surat 564 ya. Okey, ini pun dah cerita. Okey, kemudian kita sebut tentang zal yang diidghamkan ke dalam ta, mana-mana tempat. Ini tak boleh nak tunjuk muka surat berapa lah sebab banyak ya dalam Quran. Okey, ini mana-mana tempat. Kemudian okey, ini contohnya boleh lihat di muka surat 8. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada Quran Syu'bah boleh lihat di muka surat 8 dan perhati ayat 51 yang Ustaz buat contoh ni. Kalimah itu ada tanda sabdu ta. Itu hukumnya dibaca dengan idgham zal, masukkan zal dalam huruf ta. Jadi akan jumpa tempat lain, so kita dah faham. Bila kita talaki Asim, pilotnya ialah Syu'bah. Kita baca Syu'bah dulu idgham, lepas tu kita baca Hafs. Okey. Baik. Jadi malam ni ini yang betul, fathah dan imalah. Tajuk ini pun senang aja. Tajuk ini senang aja. Tak adalah banyak sangat. Tapi kita akan lihatlah perbezaan. Ada beberapa tempat yang berbeza bacaan antara Syu'bah dengan Hafs. Yang pertamanya ialah, tuan-tuan dan puan-puan boleh refer ke muka surat 204. Muka surat 204 dalam surah At-Taubah. Ya, terus pergi ke Quran muka surat 204. Iaitu kalimah harin. Ayatnya, amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin. Kalimah harin ini bagi Syu'bah, bagi Syu'bah. Ini kita lihat dulu tempat yang dibaca dengan imalah bagi Syu'bah. Hafs belum lagi. Hafs tak sentuh lagi. Ini hanya Syu'bah. Jadi Syu'bah baca jurfin herin. Pertama kalimah jurfin ini dipanggil farshil huruf.
bukan dalam bab usul. Dia farsi huruf. Dia baca berbeza dengan Hafs. Hafs baca jurufin, ra baris depan, tapi Syu'bah baca matikan huruf ra, jurfin. Ya, jurfin. Okey. Kalimah harin itu imalah jurfin hirin. Bunyinya macam itulah. Bunyinya macam tu. Okey. Ni dah sebut juga. Untuk kita dah sampai ke bab 6. Okey. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin. Ini kita dah sebut juga, cuma lihat rujuk kepada muka surat 588. 588 kalimah rana diimalahkan. 588 dan nak khatam lah tu. Kalla barrina. Ya, imalah. Kalla ala qulubihim. Okey. Kemudian yang ni kalimah wana'a, muka surat 290. Ini dah sebut juga minggu lepas. Tapi sambungan dia tu Ustaz sebut daripada awal jugalah dulu ya. Tadi dah sebut harin, kemudian rona, yang ni yang ketiga wana'a. Kalimah wana'a ini hanya dalam surah Al-Isra. Kalau kita cari kalimah wana'a tempat lain, tapi dikhususkan pada surah Al-Isra, tengok muka surat 290. Jumpa tak ayat 83 kalimah wana'a. Lalu dia dalam bawah hamzah tu ada tanda titik. Titik untuk menunjukkan bacaan imalah, bunyinya wana'i. Wana'i. Kita dah bagi dah definisi itu. Apa maksud imalah kan? Maknanya condong. Condong yang banyak lah. Bukan condong sikit-sikit, condong yang banyak. Maknanya selepas daripada imalah yang kita sebut imalah kubra, lepas tu dah jadi baris bawah dah. Dah kasrah dah. Jadi bunyinya ana, ya, wa dengan na tak ubah. Yang ubahnya hamzah itu bunyinya wa na bijanibi. Okey? Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan, ini yang banyak dalam Quran kita akan jumpa. Ini contoh saja dalam muka surat 600. Ini contoh saja. Kalimah adraka ada beberapa tempat dalam Quran. Jadi semuanya dia baca imalah. Semuanya imalah. Contoh surah Al-Qari'ah, wa ma adrika mal qari'ah. Itu Syu'bah. Lepas tu patah balik ulang untuk Hafs. Wa ma adraka mal qari'ah. Itu Hafs. Okey? Baik. Seterusnya ra'a. Kalimah ra'a ini sebagai contoh je, boleh rujuk ke, boleh refer ke muka surat 137. Ini sebagai contoh, tapi ra'a ni mana-mana tempat lah tuan-tuan jumpa. Kalimah ra'a. Disebutnya di sininya ialah bagi Imam Syu'bah, dia imalahkan huruf ra, dia imalahkan juga huruf hamzah. Kalimah ra'a, ra imalah bunyi re, hamzah imalah bunyi e. Jadi re e, re itu imalah ra, e itu imalah hamzah, re e. Cuma ada syarat, iaitu lafaz tersebut terletak sebelum huruf berbaris. Maknanya depan dia tu mesti huruf berbaris. Sebab dia duduk sebelum huruf berbaris, ya. Contohnya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ra'a kaukaba. Jadi kalimah ra'a ini depannya kaukaba, kaf tu berbaris. Maka kita kena imalah ra'a. Ra dengan hamzah. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Kita wasal ke, kita waqaf ke, kena bunyi macam tu. Ra'a. Ya. Jangan buat hamzah aja, ra'a. Atau jangan buat ra saja, ra'a. Ni dua-dua imalah.
Okey. Dalam Qurannya dah ada dah tanda bulat-bulat macam tu, bawah ra dengan bawah hamzah. Okey. Baiklah, tadi kata kalau dia terletak sebelum huruf berbaris. Soalannya, kalaulah depannya mati, macam mana? Kalau depannya mati, boleh refer muka surat 137 juga, ada kalimah ra'a. Sekiranya terdapat huruf mati selepasnya, depannya ada huruf mati. Kalau tengok kalimah ini, ra'al qamar, huruf apa yang mati? Huruf lam. Maka kena imalahkan ra sahaja. Falamma re, yang tu je kena imalah re, depannya a. Falamma real falamma real qamara bazighan qala hadha rabbi. Kalau berhenti, falamma re'e, itu kalau berhenti. Ra dengan hamzah sekali kena imalahkan. Kalau sambung saja, barulah hanya ra diimalahkan. Falamma ri'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Okey? Baik. Seterusnya, ayat 17 surah Al-Anfal, tuan-tuan dan puan boleh pergi buka muka surat 179. Kan senang bagi tahu muka surat berapa. Tapi nak buat ni kena rajin sikit lah. Nak kena cari muka surat. Okey, tak apa. Sekarang tuan-tuan dan puan mudah. Baik. Kalimah roma nak imalahkan. Yang ini jangan confuse, ni nak imalahkan yang mana satu ni, nak imalahkan ra ke nak imalahkan ma ni. Imalahkan ma. Ya, imalahkan ma. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinallaha rami. Bunyi macam tu. Walakinallaha rami. Okey, itu muka surat 179. Okey. Baik. Boleh ya? Jadi dalam Qurannya rasanya dia ada letak tanda sesuatu di bawah huruf mim kan, tanda imalah. Tanda imalah. Okey. Kemudian muka surat 289 surah Al-Isra ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72 kalimah a'ma. Ada dua kalimah. Kalau kita rujuk ke muka surat 289, wa man kana fi hadhihi a'mi, itu imalah. Wa man kana fi hadhihi a'mi fa huwa fil akhirati a'mi wa adallu sabila. Dua-dua ya. Dua-dua kita imalah. Okey, kalau kita qiraat yang lain, ada qiraat yang lain tu dia hanya imalah yang pertama je. Yang kedua dia tak imalah. Kedua dia tak imalah, tapi Syu'bah dua-dua dia imalah. Okey? Itulah nak menunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua, qiraat ini dia bukanlah bergantung, ataupun kita kata qiraat ini bukanlah merujuk kepada formula semata-mata. Tetapi yang asasnya ialah ia berkait dengan sanad. Sanad bacaannya daripada guru ke guru sampai Rasulullah. Jadi bacaan Syu'bah kitanya daripada guru ke guru sampai Rasulullah, dua-dua imalah. A'mi fa huwa fil akhirati a'mi. Dan satu lagi qiraat itu dia cuma imalah yang pertama aja. A'mi, itu aja. Yang kedua dia baca a'ma. Jadi memang peliklah kenapa boleh jadi dua tempat ayat yang sama.
kalimah yang sama, ya. Kenapa yang tu imalah, kenapa yang ni tak imalah? Itu nak menunjukkan ianya qiraat ini dia berdasarkan kepada periwayatan. Bukanlah berasaskan kepada formula ataupun kaedah semata-mata, ya. Okey. Baik, seterusnya ialah ketika mana kita wakaf pada surah Taha ayat 58. Muka surat 315. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 315. Okey. Kalau kita wakaf, maka kita imalahkannya. Ayat 58. Okey, jumpa ya. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوِيًّا. Imalah suwi. Okey, tapi kalaulah kita katakan tak nak wakaf di situ, kita nak sambung dengan ayat berikutnya, maka tak ada imalah lagi. Kita kena baca wala anta makanan suwan qala maw'idukum. Kita dah kena jadikan ikhfa dan dalam keadaan bacaan wajah fathah. Kenapa? Kerana dia bertanwin. Ya, bertanwin. Jadi bila bertanwin itu hanya boleh imalah ketika wakaf ajalah. Jadi dibaca suwi. Okey. Punya yang Piramli ngaji, yang Piramli lagu dia tu suwe tu mungkin dia dah belajar syumbah jugalah dulu agak-agak inilah, siapa tak tahu kan. Dia buat lagu suwe tu. Ataupun apa makna suwe? Kalau yang lagu tu lah, apa makna suwe kan? Okey. Kalau suar tu dalam bahasa Melayu pun ada suar kan. Kalau suwe tu tak pasti apa makna dia. Kalau suar tu apa? Bersuar kita. Cakap bahasa baku, bersuar kita pada hari ini kan. Tak sebut pula bersuwe. Mungkin boleh juga kalau nak kata bersuwe dengan riwayat yang lain lah. Kan? Okey. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini pula ayat yang ke-36 surah Al-Qiyamah. Boleh terus pergi ke muka surat 578. Memang cukup memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz masukkan terus muka surat ke berapa. Cuma maaflah, memang Ustaz, nota Ustaz ni panas-panas. Panas-panas sebab tu tak boleh nak bagi pada tuan-tuan dan puan. Pukul 8 ngajar, kadang-kadang pukul 7 baru siap. Itu pun kalau siap. Tapi sebenarnya baru dah tambah lagi tadi, sekejap. Okey. Baik. 578 iaitu surah Al-Qiyamah kalimah sudah. Cerita samalah kalau dia bertanwin. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berhenti di sini, berhentilah dengan imalah. Ya, ayah sabul insanu an yutraka sudi. Sudi. Okey. Kita imalahkan. Sambung macam tadi lah, kalau sambung tak adalah imalah. Bila tanya kenapa tak ada imalah, sebab dia bertanwin. Okey, sebabnya bertanwin. Okey. Baik. Kemudian seterusnya ialah tempat-tempat yang dibaca imalah juga bagi riwayat Syu'bah. Ini Syu'bah je, belum cerita Hafs. Iaitu pada huruf-huruf hayyun tahur, huruf ha, huruf ya, huruf ta, huruf ha dan huruf ra. 5 huruf. 5 huruf ini yang terletak di pembukaan surah. Huruf-huruf muqatta'ah. Tapi yang terdiri pada 5 ini je lah. Hayyun tahur untuk mudah ingat. Jadi semuanya dia akan imalah he, ye, te, he. Ya, itu imalahnya. Baik. Okey. Kenapa ada titik merah kat situ? Okey, contohnya ini yang pertama surah Taha. Surah Taha
Termasuk tak dalam yang tadi hayun tahur tadi? Termasuk. Ada ta, ada ha. Jadi bacanya macam mana? Imalahkan dua-dua. Bunyinya tehe. Kita hafs baca macam mana? Toha. Jadi yang toha biarlah kita baca tehe. Kalau lelaki asing baca tehe dululah. Tehe. Kemudian baru toha. Ya, dua bacaan di situ. Syu'bah dengan hafs. Okey. Kemudian yang kedua Yasin. Yasin nak imalah yang mana? Ya ke sin? Dalam hayun tahur tadi, hayun mana ya? Yasin. Pergi ke surah Yasin. Yasin. Sin tak boleh imalah lah sebab sin dah baris bawah. Dia kalau huruf tu memang dah baris bawah, dia tak boleh imalah lagi. Dia memang dah ke bawah dah. Yang nak condong-condong ni yang atas. Yang bawah tak payah condong lagi. Mana dah kena. Kalau condong lagi masuk dalam tanah lah seolah-olah macam tu. Benda dah jatuh ke bawah, nak condong lagi dah tak boleh. Kecuali kena tanamkan dia baru boleh. Jadi yang condong tu adalah yang baris atas. Yasin. Kalau Hamim, Hamim ni banyak surah Ghafir, surah Fussilat, surah Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, semuanya diimalahkan huruf ha sahaja. Hamim. Okey. He dua harakat lah. Hamim. Okey. Kemudian yang keempat, Tasin. Tasin dalam surah An-Naml. Jadi imalahkan ta saja. Tasin. Okey, baik. Terus yang kelima, Alif Lam. Banyak dalam surah Yunus ada, surah Hud ada, surah Yusuf ada, Ibrahim ada, macam mana? Alif lam. Lam tu jangan imalah walaupun dia baris atas. Alif lam re imalah. Kemudian yang keenam, ta sin mim. Imalahkan ta saja. Kemudian yang ketujuh surah Ar-Ra'd. Alif lam mim ra, sama juga imalahkan ra. Alif lam mim re. Yang ke-8 surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Banyak ni. Jadi ingat hayun tahur tadi ha dengan ya. Kaf he ye ain sad. Jangan pula sit tak termasuk tu sit masuk kan. Okey. Baik. Kemudian yang ke-9 surah Asy-Syura, Hamim Ain Sin Qaf. Hamim. Itulah, ain tu tak ada imalah lagi. Ain Sin Qaf. Baik. Nampak tak? Jadi dalam Quran Syu'bah saya rasa dia ada letak titik-titik kat bawah tu. Jadi senanglah kita faham. Ya. Jadi kalau tak belajar, tiba-tiba tengok Quran Syu'bah mesti dia pelik. Sejak bila pula roh ada titik kat bawah? Titik kat bawah. Jadi tak faham tanda itu. Tanda itu menunjukkan apa? Menunjukkan imalah. Baik, yang ni kita tengok yang ni bagi riwayat Syu'bah, inilah yang jadi Ustaz, sekejap Ustaz. Ustaz, pada Ain Sin Qaf tadi baca mana Ustaz? Ain Sin Qaf tak ada imalah. Dia baca sama dengan Hafs. Tak ada berubah antara Syu'bah dengan Hafs. Ain. Kata dululah. Jangan kata ain. Dulu sebab ain tu baris atas. Bukan ain tu baris bawah. Ain baris atas. Jadi kena kata ain. Baru dengung. Cukup 6 atau 4 harakat ain. Dengunglah. Ain sin. Yang sin tu memang kena 6 lah, tak boleh 4. Yang boleh 4 hanya ain saja. Ya. Sin qaf.
itu tak ada imalah lah. Yang imalahnya ha itu saja. Ha mim, he mim. Boleh ya? Okey. Baik, yang Boleh, ni Ustaz. Terima kasih. okey. Syu'bah, riwayat Syu'bah dengan riwayat Hafs. Perhatikan muka surat 226. 226 kalimah surah Hud ayat 41. Bismillahi, kalau ikut Hafs, Bismillahi majriha. Satu-satunya tempat bacaan dibaca dengan imalah bagi riwayat Hafs ialah ayat ini je, 41 surah Hud. Jadi Hafs ni dia ada semua, banyak apa ni dalam bacaan Hafs, hukum yang qiraat lain tu dia ada sikit, yang tu sikit, yang ni sikit. Nampak tak? Jadi yang imalah dia ada satu je. Syu'bah ada banyak. Ya, Syu'bah banyak. Tapi Syu'bah ayat ni tak imalah pula. Sebab dia lagi pula dia tak imalah dan dia tak baca seperti Hafs mim baris atas, dia baca baris depan. Bismillahi mujraha. Ya? Jadi itu bacaan Syu'bah. Hafs majriha, mim baris atas dan ra itu diimalahkan. Itu beza. Inilah satu tempat yang ini berbeza dari segi fash itu satu, dan Hafs berbeza dengan Syu'bah dari segi imalahnya. Seperti yang Ustaz sebut tadi, Syu'bah tak imalah, Hafs baca imalah. Yang lain Hafs pun tak sama, Syu'bah baca imalah, Hafs pula tak imalah. Jadi beza, bergilir macam tu. Ya. Okey. Baik, selesai. Selesai. Okay. Terusnya, masuk bab yang ketujuh ialah al-kinayah. Al-kinayah. Ini kopilah daripada penakbentan daripada kiraat-kiraat yang lain. Sebab definisinya sama. Okey, definisi sama. Jadi tak banyak kerja ni. Pada istilah qurra, ha kinayah ialah ha tambahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru ikuti Syu'bah, jadi harapnya boleh faham istilah yang kita sebut sebagai ha kinayah. Ha kinayah ni dia ha tambahan. Bila kata ha tambahan, dia bukan asal kepada kalimah itu. Dia merupakan huruf tambahan yang menunjukkan ke atas seorang lelaki. Seorang lelaki. Dia mewakili maknanya seorang lelaki. Ianya juga dinamakan sebagai hak dhamir. Maknanya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, makna dia nya, sekolahnya, keretanya, masjidnya. Jadi semuanya nya itu dipanggil ha dhamir ataupun disebut juga ha kinayah. Okey. Ada kala dalam Qurannya dia bunyi hu, ada kala dia bunyi hi. Itu baru untuk lelaki. Tapi kalau bunyi ha, itu dah bagi muannas, bagi perempuan. Yang tu kita tak bincang. Kita tengok yang hu dengan hi. Baik, sekarang ni secara umumnya Ustaz tunjuk, ini secara umum, lepas ni kita pergi satu persatu ya. Inilah tempat-tempat yang berbeza antara Hafs dengan Syu'bah. Ya, antara Hafs dengan Syu'bah. Okey, yang pertama, pergi ke muka surat 59. Ya, pergi ke muka surat 59. Iaitu kalimah yu'addihi. Kalimah yu'addihi bagi riwayat Syu'bah, ini tempat pertama, dia baca matikan ha. Hafs baca yu'addihi panjang ya. Yu'addihi panjang. Cuma dalam ni Ustaz ada buang itu kopi daripada yang bacaan kolum lagi tu. Tapi kita tengok yang Syu'bah. Yang Syu'bah dia matikan. Kalau yang Hafs, tuan-tuan dan puan-puan dah nampak dalam Quran masing-masing, ada ha baris bawah, kemudian ada kepala ya yang selepas ha, tanda panjang lah tu. Jadi mat silah kan. Kalau kita baca tadi jadi mat silah apa? Mat silah tawilah.
Jadi bezanya Syu'bah dibaca matikan. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu qari yu'addih, matikan. Yu'addih ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addih, matikan. Okey. Berhenti ke, sambung ke, matikan ha. Okey, kemudian surah Ali Imran 145 muka surat 68. Muka surat 68. Jadi tuan-tuan dan puan tengok dalam bacaan Hafs dibaca panjang. Nu'tihi minha, ada kepala ya depan tu, nu'tihi minha. Itu Hafs. Tapi kalau Syu'bah dia baca matikan ha, ya, matikan ha. Ini tak ada formula. Tak ada formula. Kita kena tanda awal lah kalau kita nak talaki Syu'bah supaya bacaan kita tu tak perlu diperbaiki lagi lah dengan depan guru. Maknanya kalau kita dah tanda awal, oh sini matikan, so bila talaki dengan guru tu, kita dah baca ikut Syu'bah, kita dah tahu nu'tih minha. Dan kita ingat, sekali lagi kita kena ulang untuk riwayat Hafs, hidupkan dia baris dan panjangkan dia 2 harakat kerana jadi mat silah qasirah. Nu'tihi minha. Tadi Syu'bah nu'tih minha, ya. Okey. Kemudian muka surat 485 surah Asy-Syura, kalimah yang sama, nu'tih, kalimah ini sama juga. Hafs baca nu'tihi minha menjadi mat silah qasirah, manakala Syu'bah matikan huruf ha. Nu'tih minha, ya. Nu'tih minha. Boleh? Nu'tih minha. Okey. Kemudian 3 dan 4. 3 dan 4 ini iaitu muka surat 97 surah An-Nisa. Dalam ni ada 2 kalimah, ya, sebab tu 3 dan 4 saya tunjuk. Surah An-Nisa 115. Muka surat 97, kalimah ini kalau Hafs ada ya tu, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Panjang, ya, seperti mana yang ke atas tu, kalimah yang ke atas tu, yang warna biru tu, Ustaz buat background je. Jadi itu ada ya tu, jadi panjangnya 2 harakat, nuwallihi wa nuslihi. Tapi beza dengan Syu'bah, matikan nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam. Ya, itu Syu'bah. Okey. Kemudian 356 muka suratnya, surah An-Nur 52. Ya, muka surat 356. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ. Kalau baca Hafs, وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ, qaf tu mati. وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ, seperti yang atas, bukan yang dalam table ni, yang atas tu وَيَتَّقْهِ itu Hafs. Tapi kalau Syu'bah baca mati, matikan. Wayattaqih faula, dan qaf baris bawah. Wayattaqih faulaika humul faizun. Okey. Kemudian ini dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan yang nombor 6 ini, wa yakhlud fihi muhana. Surah Furqan ayat 69, satu-satunya tempat bagi riwayat Hafs dibaca dengan silah fihi muhana. Kalau ikut yang kebiasaan, kebanyakan tak dibaca panjang. Kenapa tak dibaca panjang? Kerana sebelum dia ada huruf yang mati, huruf ya. Jadi patutnya dibaca wa yakhlud fihi muhana, yang tu Hafs. Tapi dibaca apa? Wa
fihi muhana. Panjang kan? Menjadi maksilah di situ. Jadi maksilah. Tapi kalau syu'bah tak ada silah. Tak ada silah. Bukan setakat tak ada silah, dia ada fasyi huruf. Tertentu kalimah tertentu dalam ayat ini seperti yudha'afu, itu fasyi huruf juga. Yudha'afu, fa baris depan. Yudha'afu lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu, dal berbaris. Wa yakhludu fihi muhana, himuhana. Jadi ha tu tak dipanjangkan, tak disilahkan. Jadi itu mengikut kaedah yang kebiasaannya macam tu. Jadi Imam Syu'bah ikut kaedah yang tu. Tapi Imam Hafs dia terkeluar dari kaedah tersebut berdasar kepada riwayatnya, dia panjangkan di situ fihi muhana, sama dengan qiraat Ibn Katsir yang kita dah belajar sebelum ni. Kemudian muka surat 301 kalimah ansani. Okey, tengok muka surat 301. Kalimah ini tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau kita tengok dalam bacaan Hafs, dia baca ha baris depan. Wa ma ansanihu, baris depan. Ansanihu illa. Kalau ikutkan ini, sebenarnya dia agak kekok sikit. Atau kekok sikit. Kenapa? Kerana ada huruf ya. Biasanya lepas ya baris bawah. Ya, itu lepas ya baris bawah. Tapi bacaan Hafs kita dia terkeluar sikit daripada kaedah yang biasa. Dia baca baris depan. Ansanihu illa. Baik. Kita Syu'bah macam mana? Syu'bah dia baca dengan ha baris bawah. Dia yang biasa. Ini Syu'bah. Wa ma ansanihi. Jadi senang sikit. Ansanihi illa. Itu bacaan Syu'bah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tersalah bunyi macam tu, kena hafaz lagi lah. Tuan-tuan dan puan-puan memang dah terror baca Syu'bah tu. Ansanihi illa. Memang dah terror, terjadi dengan sendirinya. Itu terjadi dengan sendiri. Kalau belajar lagilah senang. Kan? Kalau belajar lagilah boleh baca. Tak belajar yang tu pun kita boleh buat dengan Syu'bah. Okey? Baik. Kemudian yang ke-9, alaihu. Nampak tak? Alaihu pun bukan ikut kaedah yang biasa. Sepatutnya kena baca baris bawah. Kenapa baca baris bawah? Kerana ada ya. Wa man awfa bima ahada alaihu. Bahasa kekok pun, tapi kita kena tetap baca baris depan. Alaihullah. Okey, itu Hafs. Muka surat 512 ya. Tapi kalau Syu'bah baca baris bawah, senang sikit. Wa fa bima ahada alaihillah. Alaihillah. Tipislah Allah tu lafzul jalalah, huruf lam tu jadi tipis. Alaihillah. Beza dengan Hafs tadi kena tebal. Alaihullah. Jadi itu bab hukum lafzul jalalah tu dah umumlah, kira asas tajwid biasa ya. Allah kita tebalkan kalau sebelumnya baris depan, baris atas. Tapi Allah lafzul jalalah lam itu tipiskan kalau sebelumnya baris bawah. Alaihillah. Okey, jangan pula baca di sini campur Syu'bah sikit, Hafs sikit. Kalau Syu'bah wa man awfa bima ahada alaihi, itu jadi Syu'bah. Tiba-tiba alaihi Allah, dia tebal pula Allah, dah itu dia jadi Hafs. Tak boleh gitu ya. Okey. Baik, seterusnya ialah kalimah ladunhu. Ladunhu, surah Al-Kahfi, muka surat 293. 293.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين. Dalam kotak alihu ni dah salah ya. Fokus tak apa, fokus yang ladunhu tu ya. Okey. Kalimah ladunhu itulah bacaan Hafs, tapi kalau kalau Syu'bah dia tak baca sama dengan Hafs. Dia tak baca ladunhu. Dia baca lad titik nihi. Macam tu. Lad titik nihi. Itu sebagai penerangan ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan pula baca gitu. Malu company pula. Siapa yang ngajar Ustaz Amiri baca, Ustaz Amiri ngajar gitu. Baca macam mana? Lad titik nihi wa yubashshirul mu'minin. Tak macam tu. Titik itu tanda apa? Titik itu kalau tadi kita belajar imalah, kan imalah tadi fathah, yang ni kena jurfin, herin, kena baca a'mi sebagainya, titik juga guna. Ini pun titik juga. Jadi jangan pula faham titik yang bentuk macam tu kita guna Quran Syu'bah, oh sini rupanya kena imalah jugalah. Tak ada kaitan dengan imalah yang ni. Ini kena baca dengan ismam. Ismam biasa dengar kan istilah ismam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan baca Hafs dah kalau dah lama belajar Hafs, dah khatam Quran riwayat Hafs, memang dah lalu pun istilah ismam ini ada dalam surah Yusuf yang memberi makna kita isyaratkan dengan memuncungkan kedua bibir mulut kita, isyaratkan kepada huruf yang tak ditulis itu baris depan. Okey, sekarang ni kalau ikut kepada Hafs baca ladunhu, betul tak? Ladunhu, dal tu baris depan. Dal baris depan. Nun depan. Tapi Syu'bah dia matikan dal, dia bariskan nun dengan ha tu baris bawah dan ha hujung tu dia silahkan. Okey, macam mana nak buat ni? Kena ismam. So di sini tuan-tuan dan puan-puan, cara kita nak ismamnya ialah di sini cara baca ada dua cara. Ada dua cara. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan talaki dengan guru, tengoklah guru nak approve yang mana satu. Kan? Jadi dia boleh dua. Pertamanya sama ada kita nak matikan dal dulu, lad, matikan dal, lad. Lepas tu muncung bibir mulut, lad. Muncung, dia tak bunyi. Lad. Muncung. Lad ada kol-kol ada, lad. Muncung. Lad. Muncung. Jangan lama. Jangan lad. Lama berkelip-kelip mata, lepas tu baru muncung. Bukan nak suruh lama. Tak, dia cepat je. Lad. Lepas tu muncung. Lepas muncung sekejap je. Tak ada dengung-dengung ya. Bukan macam dalam surah Yusuf. Lad. Tak ada dengung di sini. Lepas kita sebut lad nihi, terus sebut nihi, lad nihi, lad nihi. Okey, itu satu. Maknanya selesaikan dal dulu, lepas tu muncung. Baik, ada yang pula berpendapat ialah dal matikan disertai serentak dengan ismam. Lad nihi, lad nihi, lad nihi, serentak dengan muncung bibir mulut. Faham tak? Ada dua cara lah. Yang masyhur ialah yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah yang masyhur, yang mana dibaca dengan matikan dal, kemudian kita ismam, kemudian sebut nihi. Okey? Apapun tuan-tuan dan puan-puan, bergantung tuan-tuan dan puan-puan talaki dengan guru masing-masing, dia nak ambil yang mana satu. Dia suruh yang mana satu. Kamu ismam serentakkan dengan dal. Okey, ismam lah serentak dengan dal. Ya? Okey. Maaf Ustaz, boleh tanya? Boleh. Dalam Quran banyak tak keadaan yang macam ni? Dalam Quran yang baca dengan ini je lah. Ini surah apa ni? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi. Yang kena baca macam ni. Tapi kalau yang dah tak manuna itu memang dah itu semua qiraat lah.
Yang surah Yusuf surah Yusuf Ustaz tak masukkanlah di sini sebab surah Yusuf tu Hafs dengan Syu'bah tu sama. Yang kena muncung tak manna kan, itu sama. Belajarlah mana-mana qiraat pun sama. Kecuali satu je qiraat yang tak ismam tu, qiraat Abu Ja'far. Itu dia je. Banyakkan yang 10, 9 ismam, satu je tak ismam. Tapi yang ni khusus kepada Syu'bah. Terima kasih, Surah Ustaz. Al-Kahfi ni. Okey? Ustaz. Baik. Ustaz. Sama. Ustaz. Okey, baik. Inilah yang Ustaz. Ustaz. Ya. Nak tanya yang Ustaz ni. Masa kita sebut tu dia tidak akan jadi qalqalah ya Ustaz? Jadilah qalqalah. Kalau ambil yang satu qalqalah. Yang kedua tak kan? Yang kedua tak ada qalqalah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada jumpa satu lagi yang ada titik di atas dal. Ada dalam surah ada dalam surah Surah 302. Dalam surah Ustaz tak masukkan di sini. Surah Al-Kahfi juga. apa? Muka surat Laduni. 302. Ya. Muka surat 302. 302 ayat 76. Ya. Betul. Ayat 76. Yang tu ada satu lagi tapi Ustaz tak terangkan lagi di sini. Sama Kenapa juga Ustaz? Ustaz ni. Sama juga. Tapi Ustaz tak bercadang untuk terangkan sekarang ini yang tu. Kenapa? Sebab Ustaz dalam tajuk Hakinayah. Sebenarnya nak fokus kepada he tu. Okey. Faham tak? Nak fokus kepada he. Sebab tu Ustaz tak masukkan dalam slide ini. Jadi kalau yang bertanya dah tanya secara umum tadi, Ustaz senang jawab di sini je dulu, fokus. Jadi pertemuan yang ketiga, Ustaz akan bentangkan tempat-tempat yang berbeza antara Hafs dengan Syu'bah. Apa-apa kalimah lah. Apa-apa kalimah. Yang ni adalah di bawah tajuk Hakinayah. Jadi hanya sebut tentang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang kedua. Faham tak? Okey, terima kasih Ustaz. Boleh. Sama. Okey. Baik. Okey, terus habis tajuk ini dah selesai. Kita pergi tajuk Hamzah. Ini tajuk yang terakhir. Bab 2 Hamzah dalam satu kalimah. Assalamualaikum. Boleh? Ya, silakan. Nak tanya sikit. Pelajaran 1, 2, 3 yang lepas tu ada rakaman ke Ustaz? Ada dalam rakaman dalam Facebook yang kita createkan private group tu, mungkin Kak Lina mungkin boleh copy link tu masukkan dalam chat ni, post boleh Kak Lina? Nyusahkan Kak Lina sikit. Cuma dah ada yang request untuk masuk dalam grup itu, dalam grup yang rakaman tu. Tapi jawapan tu macam-macam jawab lah. Soalan Ustaz simple je. Simple je soalan Ustaz. Nama yang membentangkan usul qiraat Asim ialah ada nama Ustaz Amir, ada nama Ustaz Amiri, ada nama Ustazah Amirah. Tapi tiga jawapan yang diberi ini ada yang jawab lain daripada 3. Ustaz pun pelik. Kenapa jawab lain daripada 3 kan? Jadi boleh ada juga yang jawab Ustazah Amirah, Ustaz tahulah tu. Ustaz dah approve dah dia masuk. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh nanti kalau Kak Lina boleh copy link masukkan dalam chat, nanti orang lain boleh request untuk masuk dalam grup yang ada rakaman tu. Ataupun senang-senang yang tak ada soalan terus pergi ke YouTube Kak Lina tu, memang tak ada soalan apa-apa, terus saja buka YouTube dia ataupun YouTube yang RH Qiraat Center punya. Ada rakaman tu. Ya? Boleh tengok. Terima kasih. Sama. InsyaAllah. Okey. Kita sambung lagi. Ini kita habiskan sikit ni. 2 dalam 1 kalimah.
Okey. Pertemuan dua hamzah pada satu kalimah yang dimaksudkan dalam bab ini ialah kedua-dua hamzah tersebut terdiri daripada hamzah qat'ah. Sebenarnya tajuk ini kalau tak bincang pun rasanya tak ada masalah. Tapi sebagai nak memenuhi masanya dan untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas lagi tentang perbezaan Syu'bah dengan Hafs ini, walaupun sikit sangat dalam bab ini sikit sangat ya, antara Hafs dengan Syu'bah kita masukkan juga ya. Hamzah pertama semestinya baris atas yang dinamakan sebagai hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Dia beri makna adakah. Okey, adakah. Baik. Okey. Bagi qiraat Asim, terdapat 3 tempat berbeza bacaan antara Syu'bah dan Hafs. Salah faktu. Okey. Ada 3 tempat yang berbeza bacaan antara Syu'bah dengan Hafs. Okey. Kita tengok yang pertamanya ialah dalam surah Al-Qalam muka surat 564. Tuan-tuan dan puan terus pergi ke muka surat 564 ya. An kana dha malin, okey, wa banin. Jadi itu bacaan Hafs. An kana dha malin wa banin. Bagi Syu'bah baca double hamzah. Ada satu lagi hamzah yang masuk. Hamzah yang masuk itu dipanggil hamzah istifham. Ya, hamzah istifham. Okey. Jadi bila dia masukkan hamzah istifham, dia akan sebut dua-dua hamzah secara jelas atau kita guna istilah tahqiq. Dia baca a'an kana dha malin wa banin. Dia baca a'an kana dha malin wa banin. Pakai dua hamzah. Okey, senang je ya. Di situ boleh tanda terus. Kemudian okey, ini lambat tuan. Baik, kemudian tak ada salah. Seterusnya tempat yang kedua. Ya. Okey. Ini salah ni kopi. Imam Syu'bah dia membaca dengan menambahkan hamzah istifham pada kalimah-kalimah berikut. Ya, pada kalimah berikut pun dia juga tambahkan hamzah istifham, iaitu pada muka surat 165 surah Al-A'raf. Tuan-tuan boleh terus ke muka surat 165 ayat 1, 2, 3. Dia baca dengan dua hamzah. Aamantum. Okey. Surah Asy-Syu'ara ayat 49. Aamantum, sama juga. Surah Thaha ayat 71. Aamantum. Dia baca dua hamzah. Hafs baca satu hamzah kan. Amantum. Jadi kalaulah tambah lagi satu hamzah tak ada masalah sangatlah. Tambah aja bunyi dua. Bunyikan hamzah tu dua je. Dia berbeza dengan qiraat yang lain. Setengah qiraat tu dah lah tambah. Lepas tu kena tashil, kena buat idgham dan macam-macam. Jadi yang ni senang je. Kalau dua hamzah tambahkan aja. Sebutkan dua-dua hamzah tu aja ya, senang je. Okey. Sambil tu Ustaz ada masukkan link untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tadi yang nak tanya pasal rakaman tu ada Ustaz dah masukkan dalam chat tu, iaitu link Facebook ya. Link Facebook. Sekarang pun ada orang tonton juga. Okey. Baik. Ini 165 ayatnya. Ini 369. Beza dengan Hafs. Okey, terus saja. Okey, yang ni yang kita kena ambil perhatianlah dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat
ayat 44 satu-satunya tempat di mana Imam Hafs tak ada wajah lain kecuali dibaca dengan tashil saja. Kalimah apa? A'jamiyun. Bagi Syu'bah, dia baca A'jamiyun. Dua-dua hamzah disebut dengan secara tahqiq. A'jamiyun. Tapi bagi Hafs, kita sedia maklum, ini satu-satu tempat yang kena tashil kan, tak ada pilihan lain. Dibaca tashil A'jamiyun, A'jamiyun, A'jamiyun. Itu tashilnya. Asalnya ialah seperti mana Syu'bah baca. A'jamiyun. Yang itu yang asalnya. Dah ada double hamzah. Tapi kalau Hafs kena tashil. Nampak tak? Di tuan-tuan puan boleh faham. Boleh dah tahu. Wah, asalnya dua hamzah. Betul. Ustaz dah sebut sebelum ni dua hamzah lah. Ustaz dah banyak kali sebut yang kita baca Hafs ni tashil tapi asalnya dia dua hamzah So sekarang tuan-tuan puan boleh lebih yakin lagi memang asal dia merujuk kepada riwayat Syu'bah dibaca tepat kedua-dua hamzah itu dengan disebut sebagai bacaan secara ya. Okey. Faham ya di sini? Okey, ada nak tanya? Ustaz nak tanya boleh? Ya, Kak Dalam Suhaila. kalau mat faraq tu yang kita baca dengan tashil juga tu, kalau ada wajah tashil dan ibdal, maka kita nak baca tahqiq juga ke macam ni ataupun kita baca tashil juga Ustaz? Baca Allah, Yang mana, Al-Zakar. Yang yang tiga tu. kalimah tu. Ya. Sebab kita Yang boleh tiga baca kalimah. tashil. Ya. Yang Allah, Allah. Ya. Al-Zakaraini, Ya. Al-Ana. Ya. Okey. Yang Ustaz cerita surah Fussilat ini adalah tempat yang berbeza antara Hafs dengan Syu'bah. Di mana Syu'bah baca tahqiq. Kedua-duanya bunyi manakala Hafs baca dengan tashil. Jamiyun tashil. Ya. Pada tiga kalimah lagi, Al-Zakaraini panjang, Al-Zakaraini dan Allah dan Al-Ana, tiga tempat ini semua qiraat boleh baca dua wajah. Okay. Pertama, panjangkan 6 harakat dipanggil ibdal. Al-Ana, itu dipanggil wajah ibdal. Kedua, boleh baca dengan tashil. Al-Ana, Al-Zakaraini, Allah. Boleh dua wajah. Yang tu dia bukan berkaitan dengan hamzah qata'. Yang tu satu hamzah qata', satu hamzah wasal. Itu dia cerita lain sikit. Okay. Tapi kesimpulannya yang tu boleh baca dua wajah lah. Ya? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Baik. Terusnya, sekiranya terdapat dua lafaz yang mengandungi istifham, sama ada berimpun dalam ayat yang sama atau pada dua ayat berturut-turut. Ini ceritanya dalam ayat itu ada dua kali tanya, dua istifham. Maka hukum bagi Imam Syu'bah dan Hafs keadaan tersebut adalah sebagaimana berikut. Okey? Ayatnya macam ni ya. Imam Syu'bah baca dengan istifham tempat pertama dan kedua bagi 11 tempat dalam Quran. Dalam Quran ni tuan-tuan dan puan, ada 11 tempat semuanya di mana ayat itu mengandungi dua kali tanya. Faham tak dua kali tanya? Adakah, apabila? Adakah sesungguhnya kami? Adakah apabila? Adakah sesungguhnya kami? Jadi 11 tempat jumpa begitu. Adakah sesungguhnya kami? Adakah apabila? Jadi itu biasanya yang biasa kita jumpa 11 tempat. Tapi Imam Hafs, dia 10 tempat, dia baca istifham tempat pertama dan kedua. Dua-dua diistifhamkan. Manakala satu tempat lagi dibaca dengan khabar lafaz pertama dan istifham pada lafaz kedua. Okey. Nanti kita tengok ya tempat satu persatu pada. Okey, yang ini.
Ini muka surat 249. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mudahkan tuan-tuan dan puan-puan, terus pergi ke muka surat 249 surah Ar-Ra'd. Ya. Kalimah yang Ustaz merahkan itu dipanggil istifham. Kenapa panggil istifham? Istifham tu maknanya apa? Minta faham. Jadi pertanyaan lah. Istifham tu minta faham. Nak faham tu kena tanya. Kan? Aidha. Dia memberi makna adakah, apabila. Tu tanya tu, adakah, apabila. Dalam bahasa Melayu kan perkataan adakah makna tanya. Ya? Inna, adakah sesungguhnya kami. Nampak tak? Dalam ayat yang sama ada dua kali tanya. Satu, adakah, apabila. Satu lagi, adakah sesungguhnya kami. Jadi kedua-dua tempat ini bagi Hafs, bagi Syu'bah sama. Mereka baca kekalkan dua-dua istifham ini. Aidha, inna. Okey. Terusnya 286. 286. Surah Al-Isra. Yang tadi surah Ar-Ra'd. Ini surah Al-Isra. Wa qalu aidha kunna 'idhaman wa rufatan a inna. Tanya lagi, adakah, apabila. Pergi lagi, adakah sesungguhnya kami. Jadi ini muka surat 286 dikekalkan kedua-dua hamzah tersebut. Dua-dua kalimah itu dalam bentuk istifham. Okey. Baik, kemudian yang ketiga dalam muka surat 292, muka surat 292 okey, iaitu aidha, inna. Sama juga, kekallah dua-dua istifham tersebut bagi Hafs dengan bagi Syu'bah. Sama. Keempat, tempat tak? Muka surat 347. 347 kita jumpa dua kali tanya. Aidha, inna. Kekalkan kedua-duanya. Kekal tu satu hal. Bacaannya macam mana? Dibaca dengan tahqiq. Tahqiq maknanya kita sebut clear bunyi hamzah tu. Pada makhrajnya, sifatnya, bunyi. Aidha, inna. Tak buat tashil apa-apa. Ya? Tak dibaca tashil. Kalau kita belajar qiraat lain, perbincangan ini menjadi satu tajuk di mana ada qiraat lain dibaca macam ni. Tempat pertama kekalkan dua hamzah, tempat kedua tinggalkan satu hamzah aja. Sebab tu topik ini dimasukkan dalam ni. Nanti tuan-tuan dan puan bila belajar qiraat lain boleh buat perbandingan. Oh, dulu belajar Syu'bah lain ini lain pula cara bacaannya, ya. Okey. Seterusnya yang kelima, 410 muka suratnya. Wa qalu aidha dhalalna fil ardi a inna. Kekalkan dua-duanya. Okey. Baik, seterusnya yang keenam, muka surat 446. Aidha, inna. Sama je, banyak yang kita jumpa tempat ni. Ada berapa tadi? Ustaz sebut ada 11. Ya, ada 4 nombor 6. Okey, surah Safat. Ketujuh, muka surat 448. Kalau ada tersalah muka surat tu bagi tahulah. Dan yalah tak perasan. Ya. 448 ya. Inna. Kalau tersalah kita sama-sama cari pula. Baik. Jadi kekalkan dua-dua hamzah ini. Sama je ceritanya. Yang ke-8. Muka surat 535 surah Waqiah. Aidha, inna. Ya. Bahasa Arab hamzah yang pertama tu satu tu je. Bahasa Arab yang kita sebut dah memberi makna adakah, apakah. Hati-hati kalau kita baca, kalau dalam solat jangan mana-mana disebut banyak kali. Adakah Allah. Nak angkat takbir kan? Allahu Akbar. Itu dibimbangi tu nanti tak sah takbir kita. Takbiratul ihram. 583
Muka surat 583 ayat 11, surah An-Nazi'at, A'inna A'idha. Okey. Muka surat patah balik. Depan balik. 383. Wa qala alladziina kafaru a'idha. Muka surat 383. Ini yang ke-10. Sama juga a'idha dengan a'inna. Okey. Dan akhir, ini yang terakhir. Walutan idh qala liqaumihi innakum. Apa yang tak ada pada innakum? Tak ada a. Tak ada a, ya. Bila tak ada a, bermakna tak ada perkataan adakah. Tidak berlaku, dipanggil, tidak disebut sebagai berbentuk istifham. Tak tanya lagi di sini. Bila kita kata innakum, memberi makna apa? Sesungguhnya kamu. Tak ada tanya lah. Itu cerita. Itu satu berita. Sesungguhnya kamu. Cuba datangkan a-innakum. Cuba datangkan a. A-innakum akan memberi makna adakah sesungguhnya kamu. Seperti ayat yang ke-29 selepas tu. 28 tak ada a. 29 ada a. Jadi mengikut hafsnya, tempat pertama dibaca dalam bentuk khabar, berita, cerita, bagi tahu. Ayat 29 pula dibaca dalam bentuk tanya, pertanyaan. Okey. Baik. Okey. Seterusnya. Tengok Syu'bah. Macam mana bacaan Syu'bah? Dalam bacaan Syu'bah, ayat 28 ada a-innakum, ada a. 29 sama dengan hafs a-innakum. Maknanya boleh buat kesimpulan untuk semua tempat-tempat yang di senarai sebelah tempat itu dibaca dalam bentuk istifham. Semuanya ada a-idha-kum, idha, a-innakum. Manakala hafs, tempat ini saja yang mana dalam surah Al-Ankabut, di mana ayat 28 dibaca dalam bentuk khabar, 29 dibaca dalam bentuk istifham. Okey? Wallahu alam bisawab. Ini untuk akan datang sesi yang ketiga. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai perbincangan kita pada malam ini. Sesi yang kedua, pertemuan yang kedua tentang usul qiraat asing. Mudah-mudahan makin nampak, makin faham tentang selok-belok cara bacaan riwayat Syu'bah. Nampak rasa bila dah ikuti ni, apa yang boleh rasa? Macam senang dia belajar qiraat, betul tak? Dulu macam takut-takut, bunyi qiraat pun takut. Kan? Bunyi qiraat pun macam besar. Yang ni belum settle lagi, hafs belum selesai lagi. Benda yang sama je, beza sikit-sikit antara hafs dengan Syu'bah. Itulah kita boleh tambah pengetahuan kita tentang Ustaz, minta nak tanya sikit Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz apa surah Fussilat tadi kan? Jamiyun. Tidak dia baca dua wajah situ hukum apa hafs. Imam Hafs. Wajah pertama apa? Wajah pertama saya dengar ada ustazah tu dia cakap jamiyun. Panjang. Dia baca panjang. Jamiyun. Jamiyun gitu. Dia cakap dua wajah sini Ustaz. Wajah kedua? Yang kedua jamiyun. Macam Ustaz ayat tu lah tafsir tu. Macam yang pertama dengan kedua macam sama je. Yang pertama baca jamiyun. Apa jamiyun. tu? Jamiyun. Yang kedua dia baca jamiyun. Jamiyun. Tasih hamzah kedua. Yang pertama tasih ke tak tasih? Tak tasih. Oh, yang pertama tak tasih. Bila yang pertama tak tasih, bermakna bunyinya jamiyun. Bunyi gitu. Jamiyun.
Itu itulah tak tashil. Tapi kalau dah itu tashil. Kalau tashil yang bawah ni nampak tak? Faham? Maknanya sini Jadi- baca dua wajah lah Ustaz. Haf. Untuk siapa? Untuk Kalau haf. untuk haf satu wajah saja. Mungkin yang dia terangkan itu adalah gabungan satu syu'bah, satu hafs. Mula-mula dia bagi tahu syu'bah baca jamiyun, hafs baca jamiyun, atau dia kata bagi qiraat Asim. Dia kata Asim, bukan dia kata hafs syu'bah, dia kata Asim. Boleh dua. Satu jamiyun, yang kedua jamiyun. Itu boleh diterima. Kalau dia kata qiraat Asim, boleh dua cara. Tahqiq jamiyun dan jamiyun. Tapi kalau dia kata hafs, boleh dua. Yang ni tak betul. Dalam bacaan hafs Tariq Syatibi tak ada bacaan yang dibaca dengan secara tahqiq. Dia kena tashil. Mesti tashil di sini, tak ada pilihan lain. Okey Ustaz, Okey. terima kasih. Okey, baik, sama-sama. Saya rasa dah tak ada soalan kan? Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembincangan tentang metodologi qiraat Asim pada pertemuan akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit banyak dapat menambahkan lagi pengetahuan kita tentang ilmu qiraat dan membuka kepada kita satu lagi selepas kita mengikuti yang syu'bah ini, kita rasa macam terbuka untuk mendengar lagi tentang qiraat yang lain, dan daripada itu kita dapat membuat perbandingan antara hafs sendiri dengan qiraat lain, dan secara tak langsung kita dapat menambah ilmu pengetahuan tentang cara bacaan Al-Quranul Karim yang pelbagai yang Allah Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberi keizinan kelonggaran kepada umatnya untuk membaca mana-mana bacaan yang mudah bagi mereka. Okey, takat itu dulu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Bila kami kekuatan, ya Allah, agar kami dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran, dapat membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tekan Facebook tu, ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.